Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad As-Sadiqil Wa'dil Amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Para penonton dan pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita bersyukur kerana melalui program Tazkirah PUM ini kita diiringi untuk bersama-sama menyantuni dan memanfaatkan tamu terlalu istimewa min a'zami dhaif, antara dhaif yang agung, Syahrul Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Al-Quran. Apabila kita Allah makbulkan doa kita sejak Rajab, Sya'ban, bahkan ada yang jauh lebih awal sebelum itu, mendoa dan mengharapkan agar dipertemukan dengan Ramadan. Alhamdulillah. Bahkan telah sampai kepada hari ini, hari ke-14 Ramadan, bersamaan 16 April 2022. Bermakna menjelang Maghrib nanti, bermula daripada azan Maghrib nanti, bermulalah malam atau hari ke-15 Ramadan bagi musim dan tahun ini 1443. Tentulah kita wajib dan perlu menzahirkan rasa kesyukuran kita. Selain daripada dapat bertemu Ramadan, kita perlu menjawab beberapa soalan dalam membuat penilaian ini. Untuk apa dan untuk siapa kita menunaikan ibadah Ramadan ini, khususnya saum Ramadan, puasa Ramadan. 5. Waliman, untuk apa dan untuk siapa? Okey, kita mulakan untuk siapa terlebih dahulu. Pastinya semua orang yang beriman, yang mengaku beriman, boleh memahaminya dengan menjawab lillahi rabbil alamin, hanya kerana Allah pentadbir sekalian alam. Atau dalam ungkapan yang biasa di rantau kita ini, kita selalu sebut lillahi ta'ala, hanya kerana Allah Ta'ala. Sebab itulah kita melakukannya dan kita faham seperti mana yang diisyaratkan melalui sebuah hadis qudsi bahawa puasa ini seperti difirmankan fa innahu li, sesungguhnya ia adalah untuk aku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang memberi ganjaran kerananya. Jadi kita juga bertanggungjawab untuk mengajar dan mengajak anak-anak atau ahli keluarga kita untuk menjawab persoalan ini. Untuk apa ini semua? Yang pasti, seperti mana yang dihuraikan oleh ramai sahabat saya dalam siri-siri terdahulu, Ramadan ini adalah agenda untuk meningkatkan ketakwaan, atau dalam erti dan fahaman lain ialah menambah bekalan takwa. Kerana apa? Kerana at-taqwa atau ketakwaan adalah sebaik-baik bekalan berbanding segala yang lain. Kita lihat isyarat daripada firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hendaklah kamu semua menyediakan bekalan, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah at-taqwa, dan hendaklah bertakwa wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Maknanya bagi orang yang berfikir, dia dapat merasai bahawa benar, tepat sekali
bahawa takwa adalah sebaik-baik bekalan. Walaupun konteks ayat ini diperturunkan kerana ada satu insiden di mana sekumpulan jemaah haji daripada ahli Yaman naik ke haji tanpa menyediakan bekalan-bekalan yang mencukupi, kerana mereka merasakan kami ini golongan al-mutawakkilun, golongan yang kuat bertawakal. Malangnya dalam perjalanan dan ketika berada di dua tanah suci, mereka terpaksa meminta-minta, mengharap daripada orang lain. Maka diperturunkan ayat ini memberi teguran dan buat koreksi ke atas kefahaman tersebut. Tetapi dalam masa yang sama diberi penegasan bahawa sebaik-baik bekalan ialah at-taqwa. Sebab itu dalam menafsirkan ayat ini, setengah para mufassirin menafsirkan bahawa bekalan ini ada dua sifatnya, bekalan untuk maksud kehidupan kita di dunia dan bekalan untuk menghadapi alam akhirat yang pasti. Jadi sebab itulah kita dapat merasai dan mesti memanfaatkan setiap detik daripada bulan Ramadan yang mulia ini, kerana ia adalah bulan yang terbaik, afdaluz zat, sebaik-baik bekalan ialah takwa yang dapat kita perolehi melalui agenda Ramadan. Dan selain daripada itu, ia merupakan bukan saja perintah Allah, ketakwaan ini perintah Allah, tetapi ia sebenarnya satu wasiat daripada Allah. Seperti mana kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 131, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sesungguhnya kami telah mewasiatkan golongan yang terdahulu daripada kamu yang diberikan Alkitab kepada mereka dan juga kepada kamu sendiri agar bertakwa kepada Allah. Ini wasiat daripada Allah, bukan sekadar yang kita faham sebagai satu perintah atau arahan. Ya, degree makna itu ada perbezaan. Selain daripada takwa merupakan ajmalul libas, ya, sebaik-baik pakaian yang menghiasi diri kita sebagai hamba. Ya, libasut taqwa, ya, itulah yang terbaik. Dalam suratul A'raf ayat 26, saya baca petikannya, wa libasut taqwa zalika khair. Dan pakaian at-taqwa itulah yang baik, itulah yang terbaik. Dan kita juga memahami bahawa melalui agenda Ramadan yang kita boleh mencapai dan meningkatkan degree ketakwaan kita, kerana ketakwaan dijadikan asas mizanul haq, ya, penimbang pengukur yang sebenar melihat kepada degree ketakwaan kita. Ya, orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kita ialah yang lebih takwa dari kalangan kita. Jadi tidak pelik maka kita dapati baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri meninggalkan amalan atau sunnah agar kita sentiasa berdoa yang bertemakan takwa. Banyak benda kita berdoa, kita mohon, kita berhajat, kita mengharap. Tetapi ini antara yang tak boleh kita lupakan. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, hadirkanlah dalam jiwa kami ketakwaannya, sucikanlah ia. Ketakwaan itu benar-benar suci. Sesungguhnya engkaulah yang maha atau yang sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah pelindungnya dan engkaulah yang ampunnya, yang memilikinya. Jadi sebab itu setiap detik yang berlalu kita manfaatkan untuk memburu ketakwaan, menambah timbangan, dan
cara untuk kita pastikan kita dapat itu semua ialah dengan as-siyam, puasa, amalan puasa atau amalan Ramadan yang bebas daripada al-ma'asi, daripada kemaksiatan, qaulan wa fi'lan. Sama ada dalam bentuk tutur kata, cara kita berkomunikasi dengan sahabat, jiran, manusia lain, Islam atau bukan Islam, ataupun melalui perbuatan-perbuatan kita yang kita buktikan dengan fokus yang semakin lebih kepada Al-Quran, membaca, memahami, mentadabburkannya dan menterjemahkannya kepada syakhsiah pribadi kita. Selain daripada itu, tentulah kita memikirkan apa yang boleh kita jangka dan kita harap daripada agenda Ramadan ini melalui apa yang saya istilahkan agenda taqwa tadi. Antara yang penting ialah kita percaya ia menjadi penyebab untuk kita mendapat mahabbatullah, kasih sayang Allah. Allah lihat kita, Allah memandang kita. Antara nasib buruk kita nanti ialah apabila di alam akhirat nanti Allah tak memandang kita. Maknanya buruklah nasib kita di alam yang kedua. Ini saya nak syorkan, kita pergilah kepada ayat 76 dalam surah Ali Imran. Kita baca, kita fahami terjemahan dan lihat tafsirannya. Yang kedua ialah untuk mencapai apa yang disebut ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Kita rasa Allah bersama kita. Kita rasa Allah sentiasa melihat kita di mana-mana sahaja. Ini yang boleh kita fahami dengan lebih mendalam kalau kita pergi kepada ayat dalam suratul Nahl ayat 128. Untuk dua ayat ini saya hanya bagi isyarat untuk kita terukar sendiri. Dan yang lebih penting, apa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam atau yang juga diwasiatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maksudnya, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Ikutilah, susulilah as-sayyi'ah, keburukan, kejahatan dengan al-hasanah. Nescaya tamhuha, dia akan memadamkannya. Seperti mana yang kita faham, segala kejahatan, keburukan boleh dihapus kira, dipadamkan dengan kita memperbanyak dan mempelbagaikan amalan-amalan al-hasanah, kebaikan-kebaikan. Dan satu poin penting juga yang diingatkan, diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berakhlak dengan manusia lain dengan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, yang disenangi, yang mengikuti akhlak Al-Quran seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diperihalkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini kita boleh lihat dalam tafsir di awal surah Al-Mu'minun, apabila seorang sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, sahabat bernama Yazid bin Babnus radhiyallahu an, bagaimanakah bentuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatina Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Sesungguhnya akhlak baginda ialah Al-Quran. Jadi khuluqin hasan, akhlak, ciri-ciri akhlak yang mulia ini ialah ciri akhlak yang bersumber, berteraskan Al-Quran yang diterjemahkan ke alam nyata melalui sunnah nabawiyah atau yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum akhir, izinkan saya untuk membawa, setelah kita mendengar dan melihat wasiat-wasiat daripada Allah Ta'ala sendiri, wasiat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saya ingin akhiri dengan wasiat dua Umar yang terkenal dalam sejarah kita, dalam perjalanan hidup Nabi kita yang telah melahirkan bintang-bintang
yang boleh kita jadikan contoh ikutan. Umar bin Al-Khattab, izinkan saya baca petikan apabila dia mengutus surat kepada anak-anaknya Abdullah. Petikannya begini: amma ba'd fa inni usika bi taqwallahi azza wa jal fa innahu man ittaqahu waqah wa man aqradahu jazaa wa man syakarahu zada waj'alit taqwa nusba 'ainik wa jalaa qalbik. Ini pesanan atau wasiat Sayyidina Umar bin Al-Khattab kepada anak-anaknya Abdullah. Sesungguhnya aku mewasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya sesiapa yang bertakwa kepadanya, dia akan memeliharanya. Dan sesiapa yang memberi kepadanya, mana menunaikan hak Allah, jazah, dia yang akan memberi balasan. Dan sesiapa yang mensyukurinya, zada, Allah, dialah yang akan menambah. Dan jadikanlah takwa matlamat utama hidup kamu dan sumber penenang hati kamu. Ini yang dipesankan oleh Umar bin Al-Khattab kepada anak-anaknya Abdullah radhiyallahu anhum. Kemudian kita lihat pula apa yang dipesan oleh atau diwasiatkan oleh khalifah yang kelima, yang dianggap khalifah yang kelima dalam rangkaian Al-Khulafa Ar-Rashidin, iaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Katanya, saya baca petikan, usika bi taqwallahi azza wa jal. Saya mewasiatkan kamu, ini wasiat dia kepada salah seorang pemimpin yang dia lantik sebenarnya, agar bertakwa pada Allah Azza wa Jal. Allati la yaqbalu ghairaha, yang tidak menerima selain padanya. Allah hanya terima takwa saja. Wala yarhamu illa ahlaha, dan dia tidak mengasihi kecuali ahlinya saja, iaitu ahlu taqwa. Wala yusibu illa ahlaha, dan dia tidak akan memberi balasan kecuali ahlinya juga, ahli taqwa. Fa innal wa'izina biha kathir, sebenarnya orang yang memberi nasihat itu ramai. Yang memberi nasihat ini termasuklah yang berceramah, yang bertazkirah Ramadan, yang memberi motivasi, hatta yang menjadi pakar motivasi sekalipun ramai. Malangnya wal amilina biha qalil, tetapi orang yang beramal dengannya sedikit. Ja'alani Allahu wa iyyaka minal muttaqin. Semoga Allah jadikan aku dan engkau dari golongan orang yang bertakwa. Itu saja harapan daripada Umar Abdul Aziz. Jadi para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, jelas Ramadan bulan takwa, bulan mempertingkatkan takwa, bulan menyediakan bekalan terbaik, dan sebab itulah kita diberi isyarat orang yang tak dapat kebaikan atau gagal mendapat kebaikan di dalam bulan Ramadan, sukalah untuk dia mendapat kebaikan di luar Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terbaik. Dan sebagai titipan terakhir, izinkan saya untuk membaca petikan puisi seorang penyair agung daripada negara tetangga kita, Republik Indonesia. Seorang yang dilahirkan sebagai bukan Islam, tetapi memeluk atau revert kepada Islam pada usia 35 tahun. Meninggal dunia pada 2009. Penyair agung W.S. Rendra, atau namanya Wahyu Sulaiman Rendra, rahimahullahu ta'ala. Difahamkan ini antara puisi terakhir tak lama sebelum beliau menemui ajal. Saya bukan penyair, saya hanya boleh membaca puisi-puisi penyair-penyair agung. Mudah-mudahan ia turut memberi manfaat kepada kita. Kata Rendra dalam coretannya, aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku.
dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku. Ku pelakukan dia rujuk pada Allah, seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Padahal setiap hari ku ucapkan, hidup dan matiku hanyalah untukmu. Mulai hari ini, ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana, mau menuruti kehendak-Mu saja, ya Allah. Sebab aku yakin Engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendak-Mu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahawa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahawa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahawa dalam kelemahan, Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahawa hidupku adalah sebuah keberuntungan kerana anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan kerana hari ini indah kita bahagia, tetapi kerana kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan kerana tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi kerana kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan kerana mudah kita yakin bisa, tetapi kerana kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Bukan kerana semua baik kita tersenyum, tetapi kerana kita tersenyum, maka semuanya menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat membuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikan. Ini antara coretan Wahyu Sulaiman Rendra atau W.S. Rendra tak lama sebelum dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak kebaikan bagi mengukuhkan apa yang saya bentangkan sebelum tadi, dan mohon berbanyak maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.